Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, para penonton bicara hati dan para jemaah hadirin dan hadirat rahimakumullah yang sentiasa dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah biiznillah, Allah sentiasa memberi kepada kita rahmatnya, perlindungannya, penjagaannya, pemeliharaannya. Pada waktu ini, waktu yang sangat berkat yang didoakan oleh Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umat aku pada waktu pagi mereka, pada waktu siang mereka. Jadi telah menjadi tradisi alim ulama, waktu ini mereka memanfaatkan dengan benda-benda yang sangat bermanfaat kepada dunia mereka maupun kepada akhirat mereka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Seperti biasa pada waktu duha ini, pada hari cuti begini, kita bersama dengan mursyid kita, iaitu Ustaz Adnan Saad. Alhamdulillah. Ustaz Adnan Saad. Kita selalu mendapat bimbingan daripada Ustaz Adnan, sama ada bimbingan dalam bentuk akhirat maupun dalam bentuk keduniaan. Bimbingan dalam bentuk ilmu-ilmu yang khusus ataupun ilmu-ilmu yang umum. Alhamdulillah. Ilmu bersifat diniyah dan falsafah. Alhamdulillah. Pada waktu ini, ikhwan, semoga Allah memberkati kita. Kita cuba berbincang pada waktu ini suatu tajuk yang kita boleh ambil manfaat dia, iaitu berkaitan dengan satu penawar yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, satu penawar besar. Allah sebut dalam surah Al-Isra sebagai contoh, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan lagi satu Allah menyebut dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan berzikir Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati kamu akan jadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut dalam ayatnya lain berkenaan dengan ud'uni astajib lakum. Mintalah, pohonlah kepada aku, nescaya aku bagi apa yang kamu minta. Subhanallah, ikhwan. Allah memberi kepada kita khazanah demi khazanah. Allah memberi kepada kita harta kekayaan, perbendaharaan yang cukup besar. Kalau kita kaji, kita bongkar, kita gali, kita lihat, kita analisa, akan menitih air mata kita. Melihat betapa dahsyatnya pemberian Allah Ta'ala kepada kita, ikhwan. Satu contoh lagi Allah Ta'ala sebut dalam ayat dia. Allah kata, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menyatakan beruntunglah
qad aflahal mu'minuna, sungguh Allah kata pasti beruntung, pasti akan mendapat aflah. Aflah kejayaan, ketenteraman, kebahagiaan, kedamaian, itu aflah. Pada siapa? Pada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah menyebut bagaimanakah keberuntungan itu datang. Orang beriman itu dia beruntung, dia tenang, dia damai. Macam mana? Allah kata, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iman itu dibuktikan dengan salat. Dan salat mereka itu khusyuk. Maka dengan salat yang khusyuk itu Allah Ta'ala kata aflah. Gabungan iman dan salat mencipta aflah, mencipta kejayaan, kedamaian, ketenteraman. Artinya salat bukanlah sekadar yang kita faham kata dia rukun satu daripada rukun Islam yang 5. Tetapi salat dia adalah rawatan kepada hidup. Salat adalah suatu ubat yang Allah turunkan untuk mendamaikan jiwa yang tidak damai, jiwa yang berkocak, jiwa yang berkeladak. Ya, pada hati manusia itulah ada iman, pada hati itulah ada kufur, pada hati itulah ada kegelisahan hidup, kerisauan hidup, kesedihan hidup, ketakutan dalam hidup. Hati itulah yang menghimpun segala masalah. Maka dengan salat Allah meripai hati manusia, Allah memperbaiki hati manusia. Sekarang kalau kita berhenti dekat itu dan kita gabung ayat-ayat ini, ikhwan. Tadi kita sebut bahawa Allah menyebut tentang Allah menurunkan daripada sisi Allah ke bumi ini suatu yang besar yang Allah namakan dengan syifa dan rahmah. Apa itu syifa, apa itu rahmah dalam ayat tadi? Iaitu Al-Quran. Quran adalah syifa. Yang diterjemah, kita pindah kepada bahasa Melayu, kita katakan penawar, ubat. Quran adalah ubat. Quran adalah penawar. Di mana ubatnya? Di mana penawarnya? Sama macam ayat tadi. Penawarnya pada hati, pada fikiran, pada emosi, pada ilusi. Dia mencipta ketenangan, kedamaian, kepahaman. Dan bukan saja Quran itu syifa, bahkan dia adalah rahmah. Rahmat. Kadang-kadang kita sebut perkataan rahmat, kita pun tak tahu nak terjemah apa dalam bahasa cakap kita. Tapi kita kata rahmat Allah besar. Tapi kalau ditanya apakah kita boleh ambil bahasa-bahasa lain untuk kita terjemahkan makna rahmat? Rahmat yang menghampiri kepada perkataan Arab ini adalah maksudnya kasih sayang. Limpahan rahmat, limpahan kebaikan yang berbentuk kasih sayang daripada Allah kepada hamba dia. Allah telah menurunkan kebaikan kepada hamba dia. Yang kebaikan itu sebagai bukti dia sayang hamba dia, iaitu dengan dia menurunkan Al-Quran. Quran itu syifa dan Quran itu adalah rahmat. Kenapa ikhwan? Kerana kita kena tahu pada menyatakan bahawa bila sebut Al-Quran, Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah yang ada pada diri Tuhan yang maha sempurna dan dikeluarkan. Kalau Quran tak diturunkan, kalau Quran tak ada, bermakna alam ini tidak ada bicara Tuhan. Alam ini tidak ada panduan daripada diri Tuhan. Apa akan jadi pada kita? Maka sebesar-besar kalam Allah mau turun. Kita ada kalam para anbiya, kalam para rusul, kalam para salihin. Kita ada kalam para ulama. Tapi ini sebesar-besar kalam, seagung-agung kalam. Yang Nabi sebut dalam riwayat Muslim. Nabi kata, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Nabi kata, sebaik-baik kalam, perkataan, seindah-indah perkataan, seelok-elok perkataan, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, kitab Allah, yakni Al-Quran. Bila Allah turunkan Al-Quran kepada Rasul dia, Allah menyatakan dia menurunkan penawar dan dia menurunkan rahmat, kebaikan yang menunjukkan ke arah kasih sayang dia.
Kemudian dalam ayatnya lain tadi, dalam Ar-Ra'du tadi contoh Allah menyebut tentang orang-orang yang beriman itu, allazina amanu, orang-orang yang beriman itu, wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Tanda kata hati itu iman yang mendapat tadi qad aflahal mu'minun, aflah. Allah kata orang beriman hati mereka tenang, damai, letak elok apabila mereka menyebut nama Allah. Maka Allah kata ketahuilah. Allah menarik perhatian kita. Ketahuilah, ambil ingatlah. Berhati-hatilah kamu, awaslah kamu. Dengan mengingati Allah. Bizikrillah. Ala bizikrillahi. Ketahuilah. Tak ada jalan lain dah. Tak ada cakap macam lain dah. Hanya untuk mendapat ketenangan dalam hidup, kedamaian dalam hidup, kamu mesti menyebut nama Allah. Artinya ikhwan, kalau saya boleh pinjam bahasa orang hari ini, dia kata landscape, landscape kan landscape Melayu orang putih landscape kalau pindaan bahasa dia kita kata apa? Landscape dia punya lanskap dah. Melayu nak pindah setan. Tapi kita nampaklah. Allah bagi tahu daripada awal pada dunia ni penuh dengan masalah. Sebab Allah tak menciptakan dunia untuk kita hidup buat selama-lamanya. Allah cuma letak dia sebagai persinggahan. Dalam dunia ni ada 1000 macam problem demi problem. Dalam dunia juga ada kenikmatan. Tapi Allah bagi tahu apa yang ada dalam dunia ni tak boleh membuat jiwa manusia tenang. Melainkan kalau nak tenang dalam dunia ni, sama ada dengan nikmat ataupun dengan ujian, kita mesti berhubung hati dengan Tuhan. Hati kita tu kena ada dekat Tuhan, baru kita tenang. Makanlah pil, motivasi, nasihat. Buatlah apapun, riyadhah ke, bersukan ke, diving ke, hiking ke. Tak boleh. Hatta orang minum arak sekalipun. Dia minum arak. Dia mabuk. Lepas dia mabuk, dia jadi apa? Dia jadi binatang. Jalan tak tentu arah, bercakap tak tentu arah, mulut bau busuk. Dia menjatuhkan maruah dia. Last sekali dia tumbang. Dia pingsan, dia lena. Dia bangkit daripada lena tu, dia sedar. Esok pagi, dia lagi raflah. Kepala sakit. Dia marah. Tak tenang. Di mana cari ketenangan? Allah sebut perkataan ala. Allah menarik perhatian kita. Ala, ketahuilah. Perkataan ala itu besar, ikhwan. Kalau kita ambil perkataan itu, kita tuju kepada dunia perubatan. Kita jumpa doktor pakar. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau doktor pakar kata begini, dia kata begitu. Tak boleh tenang. Perkataan itu tak menenangkan. Hatta kalau doktor pakar kata alhamdulillah takat treatment yang kita buat ni menunjukkan kanser yang ada tu dia dah turun. Tak tenang. Tak boleh tenang. Ubat tak menenangkan. Ucapan-ucapan manusia tak boleh menenangkan. Allah kata Allah, ketahuilah elok. Tak akan capai kita pada hakikat ketenangan melainkan dengan bizikrillah. Kita berhubung dengan Tuhan. Kalau kita makan ubat, kita jumpa orang paling baik dalam dunia. Tapi jiwa kita tak berhubung dengan Tuhan. Ketenangan tak sampai. Lihatlah orang munafik. Dia berjumpa dengan sebaik-baik manusia. Khairul anam. Sebaik-baik manusia. Huwa Rasulullah. Jiwa munafik tak tenang. Kenapa? Walaupun dia jumpa Rasulullah, dia tidak menghadapkan hati dia pada Allah. Allah tak merezekikan sebesar-besar rezeki. Semulia-mulia rezeki. Tenang. Tenang, ikhwan. Pasal itu, ikhwan, kita ziarah orang sakit. Kita ziarah orang sakit tu, kita bagi motivasi pada dia. Kenapa dia tenang? Kenapa kita pun rasa puas? Kerana setiap aktiviti kita
yang melibatkan syariat Tuhan, itu menunjukkan kita kembali pada Tuhan. Yang suruh ziarah orang sakit ni siapa dia? Rasulullah. Syariat ini yang suruh mendoakan. Kalau kata nak doa apa pada orang sakit, nak doa apa pada orang sakit, kita pun tak tahu nak doa apa. Dia kata sabarlah. Orang lain lagi sakit daripada hang pun tak kena. Tapi cuba kita tengok, kerana Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah diajak kepada kita satu perkataan yang cukup dahsyat. Orang Arab dengar tenang, meleleh ayat mata dia, syafakallah, la ba'sa tahur insya-Allah. Kalam-kalam ni kalam Arab yang bercakap dalam dunia Melayu. Dia macam tak ada kesan. Orang Melayu macam tak nampak apa-apa. Perkataan syafakallah, la ba'sa tahur insya-Allah. Kalau saya katakan macam mana nak faham perkataan ini, tapi dia bukanlah perbandingan yang betul, dia cuma nak faham saja. Sama macam doktor yang cukup pakar yang bagi jaminan kawan tu duk sakit, doktor biasa mai bagi cakap-cakap tapi tak dapat kepastian. Last sekali turun doktor yang besar, pakar. Bukan kata dia pakar, dia penuh dengan pengalaman. Dia tengok, dia gelak. Katalah pakcik ni dia teruk dah sakit, pasien ni dia teruk dah sakit. Doktor-doktor lain semua tak tahu nak buat apa. Dia gelak. Dia tepuk belakang. Dia kata, pakcik, tak ada apa-apa pakcik. Operasi ni 5 minit pun tak sampai. Sikit aja. Macam ada punat apa naik tangan. Just cubit lagu tu keluar. Mendapat satu perkataan setenang itu, sekonform itu daripada orang yang memang ahli dia. Agak-agak pesakit itu, macam mana keadaan dia? Hak tadi doktor-doktor yang jenis hak buat gempak-gempak ni. Oh pakcik ni berat ni pakcik, operasi ni makan masa berjam-jam, tapi banyaklah orang buat operasi, tapi yang keluar bungkus terus pun ada. Ni doktor hak makan cabai burung ni. Doktor lagu ni ada yang khuan bukan? Tak ada. Bukan berlambak. Dia jenis. Doktor. Dia boleh kata ke orang tak mampu. Tak mampu. Macam mana kesihatan boleh iktiraf orang tak ada akhlak lagu tu jadi doktor? Tapi doktor pakar sungguh. Memang dia pakar sungguh. Doktor lain pun tahu kata dia pakar. Dia main tepuk belakang. Dia kata tak ada apa. Simple lah. Kalau kita kata balik tadi yang kita sebutlah satu nama. Kita kata tadi satu doktor, nama dia Dr. Tan Pelak. Dr. Tan Pelak. Dia kawan dengan seorang Tan Lok Lak. Dia kata berat ni, operasi ni berat. Doktor pakar ni kata apa? Doktor pakar ni kata, saya yang buat operasi bukan dia. Yang pakar saya bukan dia. Saya tengok ada isteri pakcik, saya tengok tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, sikit saja. Dengar macam tu. Tadi kawan tu hak gabra dah selesai solat hajat semua, tenang dandan. Kenapa kita mendapat suatu jaminan perkataan daripada yang memang ahli dia? Itulah contoh yang tak tepat pun, tapi itulah contoh. Bila Rasulullah ajak pada kita, syafakallah. Orang Arab yang tahu makna ini, yang akan memberi syifa itu bukan kata pakar, adalah sumber penyembuh. Mana hati dia tak tenteram? Mana boleh hati dia gundah gulana lagi? Syafakallah. Tuhan sembuhkan kamu. Tuhan beri penawar pada kamu. Yang kata tu pula Rasulullah, utusan Allah. Mana hati tak tenang? Kalau orang tepi jalan kata hang nampak macam nak mati, kita tengok dari bawah. Tapi kalau kata itu, yang kata tu doktor pakar sungguh, memang dia nak buat semua. Tak ada apa-apa kata. Saya jamin. Dia kata pula saya jamin insya-Allah pakcik sihat. Sakit pun tak. Tu orang tu sakit, demam tak larat. Nabi kata syafakallah. Yang memegang segala syifa ini Allah. Dia akan bagi kesembuhan pada kamu. Tak cukup dekat tu. La ba'sa.
Nabi kata tak perlu risau, tak ada apa-apa pun. La ba'sa, tak ada apa-apa. Tahur. Yang adanya ialah Nabi kata, bukan masalah penyakit tu. Yang adanya ialah, yang aku nampak sekarang ni, tahur. Allah sedang membersihkan kau. Insya-Allah. Siapa tak tenang, ikhwan? Wa Rasulullah yang datang itu kalam yang tak ada dah nak kata terfikir di kepala sahabat berbohong ke Muhammad ni. Dah, semua dah confirm dah. Muhammad itu Rasulullah. Lisan dia tak ada bohong. Dan dia kata Allah nak bagi kesembuhan. Maka bila manusia balik hati dia pada Allah, mana mungkin dia tak dapat tenang? Maka ayat tadi Ar-Ra'd menyebut tadi, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tak cukup takat tu, ikhwan, tak habis takat tu. Allah kata ud'uni astajib lakum. Hang mintalah kat aku apa yang nak minta. Aku tahu nak bagi macam mana kat hang. Aku tahu nak jawab doa hang macam mana. Tak cukup takat tu lagi. Kita bangkit, kita sembahyang. Allahu Akbar. Allah kata, mai kat aku. Aku beri pada kamu aflah. Aflah. Kejayaan, ketenteraman, kedamaian, ketenangan, aflah. Ikhwan, itu di antara contoh-contoh yang saya bangkitkan pada waktu pagi ini. Semoga itu menjadi perbincangan kita. Dan kita dengar daripada Tuan Guru kita, Ustaz Adnan Sa'ad, pelajaran-pelajaran, tausiah-tausiah, hikmah-hikmah, falsafah-falsafah yang dapat kita ambil daripada Ustaz Adnan, sama ada yang zahir maupun yang batin, supaya dapat digarap, supaya kita mendapat lebih banyak pengalaman itu. Silakan. Saya telah pakai dua-dua sekali. Allahumma atina taqwaha wa zakkiha anta khairun zakkaha anta waliha wa maulaha. Alhamdulillah, antum tadi Al-Fadhil Tuan Guru kita Syekh Adnan Sa'ad telah berkongsi pada kita tentang Al-Quran, kalam Allah. Satu mukjizat yang mana masih kekal sampai kiamat. Para anbiya yang lain antum juga mempunyai mukjizat, tapi mukjizat itu semua antum dah berlalu. Tak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Tapi Al-Quran yang tu alhamdulillah dia akan kekal sampai kiamat. Kalau kita beli kereta, dia ada dia punya buku, kita kena ikut. Kalau dia buat diesel, kita kena buat diesel. Kita jangan buat petrol, dia akan rosak. Itu buku panduan. Jadi untuk orang Islam ni, buku panduan dia apa dia? Al-Quran. Mana ada lagi buku yang boleh memberi panduan kepada manusia sehebat Al-Quran. Walau sehebat mana pun, sebiji mana pun dia punya sijil pengajian, dia takkan dapat memberi bimbingan pada manusia sebagaimana bimbingan yang diberi oleh Allah dan Rasulnya. Itu satu benda yang kita kena faham. Dan Al-Fadhil juga cakap tentang bagaimana contoh doktor. Kadang-kadang tu doktor pun dia sebagai manusia. Ada satu kes tu, kes ni lawak lah tu. Tapi saya cerita lah, ni doktor punya cerita lah. Tapi saya tak boleh beritahu lah doktor mana. Dia isteri satu orang sakit dada. Lepas tu dia ambil isteri tu, dia letak. Lepas tu dia macam ghostan belakang tu. Awak dia ni punya jantung pergi duduk silap tempat. Dia panggil kau doktor-doktor ni semua mai. Awak ni kes unik ni. Dia punya jantung dah pergi kali. Lepas semua dah fikir apa-apa. Mas satu doktor pakar, dia kata doktor pakar ni. Dia tanpa tengok apa. Dia kata dok, ni kes ni kami pening ni. Dia punya jantung dah pergi tukar.
Betul pakar tu tengok je saya kata lah. Dia kata apa bu terbalik tu isteri tu. Kali balik. Oh, terbalik. Kalau tidak dia isteri dia pergi ubah jatuh dia tu mampu tu. Doktor kan penat kerja. Dia tahu kan dia terbalik. Main doktor pakar dia senyum lah. Ni yang kata pakar. Ni yang kata pakar. Dia kata cuba kali isteri tu. Itu baru kedudukan betul. Oh ya. Itu yang kata apa? Pakar. Dan doktor yang terbaik yang Allah Ta'ala hantar adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada doktor lebih terbaik Haji daripada Nabi SAW. Yang boleh belah bukan kata dada sampai ke dalam lautan Nabi boleh beritahu apa ada. Dahsyat. Kita punya doktor dia adalah pakar. Tentu Nabi pakar darat, udara, lautan, semua pakar. Lagi macam nak rujuk pada siapa? Nak rujuk pada tengok. Jadi apabila umat Islam hari ini dia meninggalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka walaupun dia tinggi mana dia punya darjah kedudukan, dia tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada nilai di sisi Ta'ala. Bila seorang doktor tu Haji, dia ada ilmu. Ilmu dia tinggi. Tapi kalau dia tak amal dengan ilmu dia tinggal ilmu perubatan tu 2-3 tahun, maka ilmu tu akan hilang. Dia memang pakar pembedahan, tapi dia tak pernah buat pembedahan. Lama-lama dia tak pernah buat sekali pun. Akhirnya bila datang pada betul-betul punya pembedahan, macam tengok tangan dia ni. Kenapa? Kerana dia tak amal walaupun dia ada benda tu. Jadi orang Islam hari ini kerana mereka ada panduan yang sangat hebat Al-Quran dan Sunnah, maka apabila dia tinggal benda tu kecil dan tidak ada benda yang dapat kawal diri dia, yang dapat elokkan dia punya penghidupan, dia seperti orang yang dahaga pada ketenangan. Semua orang nak kebahagiaan, ketenangan, tapi semua orang cari kebahagiaan dan ketenangan tu bukan melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama kita kata seperti satu orang yang dahaga nak minum air, tapi tangan dia buka. Tangan dia buka. Dia nak minum air, dia buka perut, tangan dia buka. Sampai bila pun air tu tak akan sampai ke dia punya, dan dahaga dia akan hilang tak? Tak akan hilang. Tengok. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd, berapa benda. Yang benda ni Pakcik, kalau kita dapat amal dalam kehidupan kita, ni satu, saya kata sebahagian daripada ayat Quran yang suruh kita ambil pelajaran. Dan kalau kita dapat ambil pelajaran ni Pakcik, kehidupan kita pasti akan berubah. Pasti akan berubah komfort. Surah Ar-Ra'd ayat 19 dan 24. 19 hingga ke 24, 5 ayat ya Pakcik. Dalam 5 ayat ni ada 9 pengajaran yang penting yang kalau orang Islam ambil, selesai masalah dia. Tadi pun Ustaz baca surah Ar-Ra'd juga tentang hanya mengingati Allah, hati jadi tenang. Hati jadi tenang ni. Kalau pergi ambil selain daripada apa yang Allah dan Rasul ajar, dia boleh tenang lah, tapi mungkin saya kot. Lepas tu dia serabut balik lah. Allah Ta'ala kata, afaman ya'lamu annama unzila ilaihi min rabbikal haqq. Adakah, maka apakah orang yang mengetahui bahawa apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepadamu adalah kebenaran? Apa yang Allah turun kepada Nabi ini adalah kebenaran. Yang kalau kata kaman wa a'ma, sama tak dengan orang yang melihat dan orang yang buta. Al-Quran, hadis adalah kebenaran. Dan Allah Ta'ala kata, innama yazzakara ulul albab. Sesungguhnya yang dapat pelajaran daripada Quran dan Sunnah ni adalah orang yang berakal. Perkataan innama bermakna Pakcik boleh tengok. Kalau dia tu betul-betul ambil pelajaran daripada Allah dan Rasul, kita boleh nampak dia punya cara hidup.
Kita boleh nampak orang yang mana meninggalkan Al-Quran dan hadis macam mana cara hidup dia. Ataupun kita boleh nampak bagaimana sebagai orang yang ambil Al-Quran dalam satu-satu bab dan satu-satu bab dia tinggal. Kita boleh nampak saja. Apa ta'minu bi ba'dil kitab wa ta'furuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu nak ambil sebahagian daripada Alkitab dan tinggal sebahagian lain? Ini Allah cakap ni. Allah cakap. Ada orang dia ambil semua, ada orang ambil sebahagian, ada orang tak ambil terus. Pernah tak? Jadi Allah Ta'ala tanya, sama tak orang yang dapat melihat kebenaran itu dengan orang yang buta? Tak sama. Tak sama. Tak sama. Kita boleh nampak. Kalau kita boleh nampak. Innama yazzakara ulul albab. Han boleh nampak cara hidup dia. Hantar. Dia tu ambil kebenaran tu atau dia ambil kebatilan. Han boleh nampak dengan mata kepala sendiri. Oh, dahsyat tu. Ini yang kata sifat. Al-Fadhil kata Quran ni Allah Ta'ala turun sebagai sifat. Sifat apa? Zahir dan batin. Dia bukan kata sifat zahir dia. Batin pun dia ubat. Batin pun dia ubat. Alladhi yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-misaq. Apa dia? Orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian itu. Awal-awal dulu dalam masa di alam barzakh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan hamba? Qalu bala syahidna. Tengok. Qalu bala, kami semua menyaksikan Allah lah Tuhan. Tengok. Kita ada janji dengan Tuhan. Dalam syiarul istighfar pun kita ada janji dengan Tuhan. Syiarul istighfar pun ada dengan Tuhan. Janji tak akan buat syirik pada Tuhan. Langgar habis. Langgar habis. Janji dengan bomoh kita akan main 3 bulan. Tengok ni, 2. Apa dia? 1. Kita kena tahu. Al-Quran ni adalah kebenaran. Dalam ayat yang kedua Allah Ta'ala kata apa? Jangan, dah janji dengan Allah, jangan ingkar. Kemudian beli walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ay yusalla wa yakshawna rabbahu wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang mana depa ni menghubungkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Ada benda yang Allah Ta'ala suruh kita hubung. Antara sesama manusia ablu minallah, ablu minannas, silaturahim. Allah Ta'ala perintah tu. Bukan suruh putih. Apa-apa benda yang Allah suruh kita hubungkan, kita hubungkan. Itu ciri yang ketiga. Dan apa lagi? Dan apa kata Allah Ta'ala sebut apa? Wa yakshawna rabbahum. Dia takut pada Tuhan mereka. Dia takut pada Tuhan mereka. Dan wa yakhafuna su'al hisab. Dia sangat takut pada hari penghisapan yang sangat buruk. Hari akhirat. Hari akhirat. Tapi kalau orang yang tidak mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup dia, dengan satu ayat ni yang tu, dan satu ayat ni kalau manusia tu nak berubah, dia dah boleh berubah. Allah Ta'ala daripada awal dia sebut dah. Dah sebut dah tentang apa yang akan berlaku pada seorang manusia ni. Kalau dia tak ambil apa yang Allah Ta'ala sebut ni. Tengok. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi. Orang yang sabar untuk mencari redha. Ni semua ciri-ciri apa tu Pak Cik? Ciri-ciri yang kalau satu orang manusia boleh jadikan ar-ra'du ni sebagai panduan hidup dia, dia dah boleh lepas dalam surga. Dia boleh lepas dalam surga. Semua dah. Semua komplit dah. Daripada ayat 19 sampai 24 tu semua dah. Dan Allah Ta'ala sebut lagi apa dah? Wa aqamus salat. Jadi Al-Fadhil sebut tentang sembahyang. Sembahyang ni tak boleh lari. Di mana? Pergi ayat mana pun sembahyang ni tak ada urusan yang kita boleh tinggal. Sembahyang. Lagi apa? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Depa sentiasa infak fisabilillah dalam keadaan terang dan sembunyi. Dalam keadaan sembunyi dan terang. Infak fisabilillah. Dahsyat. Wa yadra'una bil hasanah asy-sayyi'ah. Depa akan sentiasa membalas keburukan orang pada mereka dengan kebaikan. Ya. Orang kata depa wahabi, bukan wahabi, senyum dia. Tak marah. Macam Nabi SAW kan, orang bergelaran dia dengan macam-macam gelaran.
Orang panggil dia Wadama, orang yang bukan Muhammad, orang yang terpuji, orang yang dikeji, orang yang celaka, binasa. Nabi kata itu bukan nama aku Muhammad. Ada? Nama aku Muhammad. Nama bukan Wababi, nama aku Adnan bin Sa'ad. Nama aku Salim bin Hasan, bukan Wababi. Wababi saya tak tahu. Yang tu Cina ke Wajah Babi. Tengok, relax lah. Jangan marah-marah. Jangan berhenti. Relax. Apa dia korang kata? Korang kata, mereka wayadarunal bil hasanati sayyi'at. Mereka sentiasa membalas keburukan dengan kebaikan. Tengok. Kerana sikap mereka begitu, maka Allah sebut lahu ulaika lahum uqbad dar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapat kesudahan yang baik. Apa dia? Surga. Relax. Kami nampak tenang lah. Suasana tenang, kami pun tenang. Relax. Penonton-penonton pun tenang. Ada yang tidur. Ya, semua tenang. Itulah ketenangan. Dia relax. Macam mana ni cari ketenangan? Kita akan turun di mana? Di sakinah, rahmah. Relax. Amat ni. Kalau mereka boleh nampak wajib, mereka pun tenang. Mereka ramai. Alhamdulillah. Baik. Daripada ayat tu wajib ada 9 perkara yang kita boleh faham. Pertama, ayat ni menyuruh kita faham bahawa kebenaran Al-Quran adalah kebenaran. 1. 2, mesti memenuhi janji pada Allah. Jangan melanggarnya. 3, mesti takut kepada Allah. 4, takut pada hisab yang buruk. 5, sabar. 6, mesti sentiasa harap redha Tuhan. 7, melaksanakan salat. 8, sedekah secara sembunyi dan terang-terang. 9, mesti menolak kejahatan dengan kebaikan. Dan satu ayat ni berarti ada 9 pelajaran para ulama kita yang kita kena ambil. Kalau boleh ambil 9 pelajaran ni berarti, maka last sekali Allah Ta'ala kata apa? Ulaika lahum uqbad. Itulah kesudahan yang baik bagi orang-orang yang mana dapat mengambil 9 pelajaran yang ada dalam surah Al-Ra'd 19 dan 24. Nanti kita balik, kita buat homework lah. Kita tengok surah tu, kita tanda apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd 19-24. InsyaAllah antum, saya serah balik kepada Al-Fadhil Tuan Guru kita untuk menyambung kita punya perbahasan insyaAllah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Begitulah penjelasan yang kita dapat daripada murabi kita Ustaz Adnan bin Sa'ad. Salah satunya yang dapat saya ambil tadi berkenaan dengan sifat manusia. Walaupun dia doktor, dia boleh baca isteri terbalik. Itu petanda apa? Petanda Allah nak maklumkan kita adalah manusia. Kita tak boleh ego lah dengan apa. Kalau orang kampung tahu doktor tu baca isteri terbalik, doktor nanti kena gelak sampai raya tahun depan. Sebab orang kampung tak pernah. Orang kampung sembahyang ni sejadah pun tak pernah letak terbalik. Jadi alhamdulillah lah Allah sorokkan rahsia doktor tu di kalangan mereka saja. Dia kena syukur, sujud syukur. Betapa Allah telah menjaga aib. Pada ayat 130 daripada surah Taha, sangat menarik. Dan ayat seperti ini ada banyak dalam Quran, dalam surah Qaf pun ada 3940. Tapi saya nak ambil ayat 130 daripada surah Taha. Dalam ayat ni Allah menghimpunkan, Allah himpun apa? Allah himpun apakah hikmah ataupun sebab yang paling tunjang kalau kita zikir pada Allah, kita semayang, kita tilawatul Quran, kita akan dapat apa? Jadi yang paling menarik, ini yang paling menarik. Orang sihat dapat apa? Orang sakit dapat apa? Orang yang tak ditimpa musibah dapat apa? Orang yang ditimpa musibah dapat apa? Kalau kita berhubung hati dengan Tuhan.
kita baca Quran, kita zikir pagi petang, zikir-zikir yang ada, kita solat, kita baca doa, apa kita dapat? Seperti kita pernah mendengar soalan yang ditanya oleh seorang yang pemarah, seorang yang promote. Dia kata, kalau aku baca doa, boleh hilangkan penyakit aku? Oh subhanallah, itu daripada orang yang marah. Tapi sekarang kita tengok apa Allah Ta'ala kata. Allah sebut dalam ayat dia, Allah kata, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Ini yang sangat dahsyat. Allah katakan, ayat ini turun kepada Nabi kita. Allah kata, fasbir ala ma yaquluna. Allah kata, Muhammad, sabarlah di atas apa yang dia perlu katakan. Oh, dahsyat. Kita ni bila kata sabar, kita sabar atas sakit, atas musibah. Tapi Nabi ni Allah suruh sabar. Keadaan Nabi tu punya dahsyat. Orang kata kat dia tu sebesar-besar musibah. Sebesar-besar musibah. Sampai fikiran jadi terganggu. Gerak-geri kehidupan jadi macam terancam. Boleh bayang apakah orang cakap pada Nabi sampai boleh terganggu ni? Apa dia cakap ni? Maknanya orang yang cakap tu betul-betul power semua ni. Kita macam kita kan Ustaz Nan. Apa orang kata sampai kita jadi Allah Akbar. Gamak orang kata kat aku lagu tu sampai kita nak kata lagu tu. Ya. Terancam semayang tak boleh, semayang khusyuk hilang, makan jadi tak lalu, tidur pun jadi tak nyenyak, mandi pun tak rasa basah. Jadi macam selera makan hilang, jadi raplah. Begitulah Allah gambarkan dalam ayat ni. Apa yang dia kata kat Nabi, Allah kata fasbir, sabar, jangan balas. Sebagai manusia kita ada benda nak cakap balik. Itu tadi Ustaz Nan kata apa? Kalimah baru dengar ni. Wahabi jadi Wahabi. Wahabi. Dahsyat. Itu gabungan dua kalimah kot saya ingat antara babi wasabi. Wasabi. Wahabi dengan wababi. Wahabi, wababi ke wasabi? Wababi. Wababi. Wasabi lain. Nanti lain tu. Wasabi lain. Ini wababi tu. Oh, dia. Fudulul kalam dalam bahasa Arab. Nama dia apa? Fudulul kalam. Orang yang bercakap ni telanjur. Dia telanjur tu lebih. Dia fudul. Dia terlebih cakap. Dia letak hati dia di belakang, lidah dia di depan. Maka dia akan cakap apa sahaja, dan itu menjadi satu petunjuk pada kita kepada orang yang bercakap itu tidak ada pengalaman. Orang ni tak matang. Sebab pengalaman saya melihat ulama-ulama yang kita panggil sufi ni, mereka ni tak pernah balas walaupun orang kata pada mereka apa-apa. Tak pernah balas. Tapi yang kebelakangan ini mengaku bukan dahsyat-dahsyat ni. Sufi mereka dahsyat-dahsyat. Sufi mereka kira dahsyat, tarikat mereka dahsyat, zikir mereka dahsyat. Sampai Nabi mai kat mereka. Dahsyat mereka kata. Tapi mereka kata ke orang punya banyak. Bukan kata mereka khilaf dengan Nabi. Mereka khilaf dengan tokoh Sufi. Sufi dulu-dulu khilaf. Apakah yang kalau orang-orang nisbahkan kepada Sufi lah. Walaupun tak ada fakta yang kukuh. Tapi nisbah orang cakap. Apa nama Syekh Abdul Qadir Jailani mendapat gelaran apa dalam semua buku. Dia dipanggil Sultanul Aulia. Bukan Sultan Ulama, Sultanul Aulia. Dia pemimpin aulia, wali-wali. Bila orang kata kat dia macam-macam ni, apa yang dia balas balik? Dan Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi tokoh besar dalam dunia pembersihan jiwa. Yang orang-orang hari ni duk bersih jiwa, tak mana dia ikut Syekh ni?
Dia boleh teringat Nabi kata, musuh lah kita kata musuh. Musuh kata kat dia. Yang ni musuh tak kata apa pun. Dia pergi kata kat musuh dia. Wah babi. Tak tahulah, na'udzubillah lah kalau pada saya orang ini orang tak matang, tak ada pengalaman, tak ada apa kita boleh ambil daripada dia. Kalau kita nak putar ayat tu balik, bila dia kata wah babi, putar ayat tu balik. Wah ni dalam bahasa budak muda cakap ni apa dia? Ha? Ya. Iya. Betul tak? Lu nak pergi mana? Wah nak pergi sana. Jadi sekarang dia kata wah babi. Kalau dalam budak bercakap ni, babi tu balik ke siapa? Ha. Tengok Allah nak kalik. Tapi kerana bercakap masa tu marah, masa tu tak ada petunjuk masa tu, maka dia ingat dia kata ke orang. Tapi kalimah tu balik kepada apa itu betul dalam Riyadhus Salihin, hadis-hadis Abu Darda kan. Kalimah yang buruk ni kita buat keluar. Kalimah tu tak ada. Ataupun kalimah tu ada dalam diri kita. Tak ada di muka alam ni, tak ada di telinga orang, tiba-tiba kita buat keluar. Kalimah seburuk tu, maka kalimah tu akan cari orang tu. Katakan tadi kan. Tu kau macam ni, kau macam ni. Kalimah tu bila nak tumpang. Tengok-tengok tak boleh tumpang. Orang yang dia kata tadi tu, tak ada. Kalimah tu tak boleh tumpang. Kalimah tu cari benda lain. Pokok ke alam tak dunia ni. Tak mana dia nak tumpang. Tak boleh. Dia naik ke langit. Dia berlega ke langit. Nak tumpang tak mana. Tak ada. Apa dalam hadis Abi Daud itu, Nawawi ambil hadis itu buah dalam Riyadhus Salihin. Kalimah tu cari balik Tuhan yang melahirkan dia. Dan dia tumpang kat Tuhan tu. Tengok, subhanallah. Kita kata orang bodoh, kita kata orang tu, kita kata orang kalimah seburuk ni kerana kita benci, kali sikit aja. Dia ingat dia kata dekat tokoh-tokoh besar. Akhirnya balik pergi diri sendiri. Maka inilah kebodohan manusia. Perkataan itu, fasbir ala ma yaquluna. Nabi kena sihir lah, gila lah, berpenyakit, gangguan setan lah, macam-macam orang tuduh kat Nabi. Allah kata Muhammad, jangan balas satu pun. Jangan kata balik lagu tu. Jangan ulang kalimah tu pergi kata balik kat dia. Biar pergi. Dia yang Tuhan yang melahirkan kalimah tu, biar kalimah tu tumpang dia. Apa kita kena buat? Allah kata, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang kau kena buat Muhammad, kau bertasbih, kau bertahmid pada Tuhan kau di sebelum daripada matahari jatuh, matahari naik, dan sebelum daripada matahari jatuh. Sebelum matahari jatuh, kau berzikir kepada Tuhan kamu sebelum matahari terbit dan sebelum daripada matahari terbenam. Berzikir kepada Allah pagi dan petang. Allah kata wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Di sebelah malam, di sebelah siang, zikir kepada Allah. Di ujung tu, untuk apa ayat ni dia? Ini hikmah dia. Orang sakit, zikir pada Allah, sembuhkan penyakit dia? Satu. Orang yang ditimpa kapelah-kapelah besar-besar, zikir, hilang ke kapelah besar-besar? Dua. Orang yang ada hutang, banyak hutang dia, dia zikir kepada Allah, hilang ke hutang dia? Tak hilang. Sebab itu adalah alam yang kita lalui dengan proses. Sakit, ubatlah. Tapi kenapa zikir nak masuk, berdoa nak masuk, tilawatul Quran kena masuk? Yang ni Allah sebut sebesar-besar hikmah. Allah kata, tujuan aku suruh kau berzikir, kau dekat diri pada aku, la'allaka tarda. Allahu Akbar. Supaya apa? Supaya aku memberi kepada engkau hati yang redha dengan ujian itu. Bukan angkat, tapi redha. Oh, subhanallah. Redha ni apa dia, ikhwan?
Kalau boleh saya bagi contoh Ustaz Nan? Boleh Ustaz. Ustaz Nan suka bagi contoh kan? Boleh, Saya bagi contoh. Satu contoh kecil, Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Beauty and Beast ke Beauty and the Beast? Beauty and the Beast. Beauty and the Beast. Itu kartun kan dululah, antara Hudo dengan cantik Baik. Saya contohkan satu wanita cantik elok. Cantik, wanita ni cantik. Katalah cantik seperti mana Norino. Oh, cantik. Cantik. Dia tak nampak. Sebut nama. Oh, tak nak ada cantik. Mana dia cantik lah. Ini contoh kan, saya bagi contoh. Bagi contoh kan. Ustaz Nan saya kena peringat. Makna cantik, wanita cantik. Tiba-tiba mak dan bapak dia pilih, dia kahwin dengan satu lelaki agak tua dan ugly. So old and ugly. Tua dan ugly panggil apa? Buruk. Tak cantik lah. Wanita bila mak dan ayah dia pilih, so redha lah, dia terima. Bila dia terima, dia akan hidup dengan orang tua. Orang tua ni memang terima lah, alhamdulillah lah, sujud. Bukan kata sujud syukur, yang sujud sahwi pun dia boleh buat. Dia dapat macam bidadari. Baik. Nanti bila wanita ni dia nak hidup dengan dengan orang-orang ni, dia nak makan sekali, tidur sekali, sedih sekali, berjalan kenara dengan sekali. Apa kena ada dalam diri wanita ni bila dia berjalan dengan orang berumur ni yang sekarang jadi dia punya husband, dia akan berjalan dengan tanpa rasa aib. Sebab dia akan ada kawan-kawan seumur dengan dia. Baik agak-agak kawan-kawan yang 5 perut 3 serangkai ni, dia boleh tanya, hamai ngampak hang lah. Dia boleh tanya. Sebab dia tak tahu, dia hanya lihat kepada age, perbezaan umur. Hamai ngampak hang lah. Kalau laki-laki tu husband dia dengar, bapak aku kecil lah hati dia. Tapi perempuan ni, dia kata tak, dengan bangganya. Dia kata dia bukan bapak aku, ni suami aku. Dia akan cakap tanpa rasa hina diri, tanpa rasa dia lekeh, sebab dia tahu itu suami dia. Itulah, dia boleh hidup. Walaupun suami dia tak macam suami kawan-kawan dia yang sebaya umur. Suami dia agak berumur. Lepas tu ugly lagi. Dia tak ada apa. Dia kata ni suami aku layanlah dia. Dia redha, dia boleh makan sekali, dia boleh tidur sekali, dia boleh melawak. Dia muda. Dia nak pergi tidur atas paha orang tua, dia tak rasa geli. Dia jadi orang tua seronoklah, ahlan wa sahlan. Tapi orang muda, dia ada. Itu semua akan hilang daripada diri dia. Kenapa? Kerana dia tahu position dia. Ini adalah sebesar-besar nikmat dalam rumah tangga. Kenapa? Kalau wanita itu dia rasa geli dengan laki-laki ni. Takkanlah aku nak jalan dengan dia. Dia tua sangat ni. Dia rasa apa? Aib. Apa akan jadi dengan hidup dia? Hidup dia akan hancur tengah jalan. Allah kata, kau zikir pada aku. Apa orang kata? Apa musibahnya berlaku? Apa penyakit yang kau kena? Masalah duit ke? Masalah apa kau kena? Kau zikir pada aku. Aku bagi kepada kau hati yang redha. Apa dia? Kita akan jalan dalam hidup ni tanpa kita rasa aib. Kita tanggung penyakit, kita tanggung kemiskinan, kita tanggung kesusahan. Kesemua ni kita tak pernah ada jiwa yang kita rasa dia memberatkan kita. Allah kata, la'allaka tarda, supaya mudah-mudahan kau ada hati yang redha dengan aku Muhammad. Allahu akbar ikhwan. Inilah jawapan Quran yang kita bagi pada semua orang. Pada doktor pakar, kepada bomo-bomo, kepada ahli perubatan. Sebab yang boleh cabut penyakit daripada jasad manusia Tuhan. Tetapi ketenteraman hati
dapat dimiliki walaupun musibah itu belum terangkat. Dan inilah benda yang dicari oleh doktor-doktor yang betul-betul pakar dalam dunia perubatan. Saya juga nak cerita satu cerita tentang seorang budak kena kanser sekitar 7-8 tahun. Kanser ini saya ambil daripada forum dengan Dr. Nasib. Dia berbincang nak bedah kepala budak ni, nak buang something like tumor. Tapi dia kanser besar. Semua bincang. Tapi kerana dia very sensitive part dalam dia punya takut dia pakar, pelibatan pakar. So bila doktor-doktor ni duk bincang, pakar duk tengok perbincangan dia apa, dan akhirnya buat suatu kesimpulan bagi pada pakar. Tetapi masing-masing duk bagi tahu risiko bedah ni apa akan jadi. Sihat macam-macam. Maka pakar tanya kepada budak-budak ni semua, kata Dr. Nasib, ada tak alternatif lain yang kita boleh bagi budak ni hidup, dia sihat? Boleh tak? Daripada tak ada kalau nak bagi dia jadi elok, kita kena bedah. Pakar ni kata Dr. Nasib, pakar ni kata, bagi pada budak ni tablet. Apa itu? Ubat pil. Bukan ubat pil, tablet ni. Oh ni komputer tu. Tablet. Tab tu kan? Tab. Saya orang putih belah Uganda. Oh tablet tu. Bagi tu. Handphone lah. Di situ ada game banyak kan. Bagi budak lah. Sebab umur budak ni umur yang kanak-kanak. Child, masih kanak-kanak, dia bukan adult, dia kanak-kanak. So kalau kita bedah kepala dia, masa depan dia tu macam mana? Ke depan. So bagi try ambil handphone tu, bagi dia momokkan dalam handphone tu penuh dengan game yang dia suka. Masa dia sakit, bagi dia. Bagi ubat, bagi benda tu kat dia. Dan tengok dia boleh buat macam mana. Hak pakar ni semua duk cerita nak potong tu. Bila pakar dia kata lagu tu, dia pun try buat. Bila dia sakit, bagi dia makan ubat, buat rawatan, bagi kat dia apa? Benda tu. Dia halik. Dia main tu, dia halik. Dia lupa dia sakit. Pakar kata, itulah ubat dia. Kenapa nak rosakkan masa depan dia? Kenapa? Kerana dunia perubatan bukan dunia untuk kita mencipta keuntungan dan kekayaan. Sebab kalau kita nak base money daripada susah orang, operation lah benda yang paling. Operation satu, you make a lot of money. Tapi kerana, ni cerita Dr. Nasir kerana pakar ni dia melihat perubatan. Kita tak perlu budak tu bedah walaupun sakit dia kuat, tapi kita bagi dia dengan aktiviti dia dapat tablet tu, dia lupa, dia pergi kat dia. Dia sakit bagi ubat. Kenapa nak merosakkan dia lagi, keluarkan benda tu, lepas tu apa akan jadi? Lepas 2 tahun. Dia mungkin jadi cacat, tak sempurna daripada orang. Lebih baik dia tanggung penyakit itu, dan penyakit itu tak ada apa. Sama juga Dr. Nasim kata lagi satu, Dr. Stone. Batu. Apa panggil apa? Batu karang. Batu karang. Batu karang, kawan tu cek ada batu karang. Doktor yang muda-muda ni suggest supaya dia punya itulah treatment dia tu, doktor bakal tanya kepada orang yang sakit tu. Sakit? Dia kata tak. Kencing dia nak. Kencing okey. Ambil pergi betul tu. Selagi batu tu tak bagi sakit, tak pergi. Dia duduk tak apa-apa. Kalau kita nak buat duit, dia kata bedah lah. Sekali bedah bukan kata RM1, RM5. 1,000. 3 batu boleh macam belah-belah ribu. Kalau kita nak buat duit. Tapi kalau kita merawat dari segi human to human, heart to heart. So kenapa kita nak mencipta duit ketika tak perlu cipta pun? Kata baby ya. Sekali X-ray tu dia batu bersusun. Batu akik, batu bukit, batu mamar, semua batu ada. Duk bersusun. Sikitnya batu ni. Bukan kata makan, doktor tak apa. Tapi dia kencing elok, tak ada sakit apa pun, tak kacau apa, tapi batu bersusun. Doktor kata, yang pakar lah. Dia kata baby ya. Besok dia sakit, kita bincang lagi lain. Kita tahu takat tu
hati kita jadi tenang. Allah kata, Muhammad, naik kat aku. Aku bagi dekat hang la'allaka tarda. Jiwa ni kita cari redha. Saya nak tutup dengan satu cerita. Cerita ni ada dalam kitab Syarah kepada Al-Azkar. Cerita Imam Qurtubi. Cerita Imam Qurtubi. Dia cerita di bawah ayat ni. Di bawah ayat ni. Tapi diambil oleh pensyarah Al-Azkar. Dia cerita. Dan tafsir dia Qurtubi pun cerita. Dia cerita pengalaman dia zikir pada Allah. Zikir. Dia kata sejak aku tahu zikir pagi tu ada, zikir petang tu ada, kelebihan baca Quran. Aku tahu. Aku belajar. Aku tak pernah tinggal. Dia kata yang ni, dia kata, sejak aku amal benda ni, dia kata, aku nak bagi tahu satu benda secara dalil dan secara tajribah. Secara dalil dan pengalaman. Zikir ini mempunyai manfaat yang cukup besar. Aku tak pernah tinggal zikir. Sejak aku belajar, aku tahu zikir pagi, zikir petang, aku tak pernah tinggal. Dan selama itu, dia Imam Qurtubi sebut, selama itu aku mendapati tidak ada mudarat masuk dalam hidup aku. Mudarat ni maksud apa? Benda yang masuk, yang apa buat dia jadi terkulai, tak ada. Semuanya seperti mana pakai baju besi. Dia datang, dia tak kekal, dia pergi. Dia kata sampailah satu hari. Imam Qurtubi cerita. Sampailah satu hari. Mungkin kerana kealpaan aku tak baca benda ni. Tertinggal. Dia tertinggal zikir dia. Kita kata wirid-wirid dia patut buat, dia tertinggal. Dia tertinggal. Dia kata kejadian ini berlaku di bumi Nabi, di Madinah. Aku tertinggal. Aku duduk di Madinah. Tiba-tiba dia kata datang satu kala jengking, akarib. Kala tu datang-datang, dia sengat aku. Dia sengat, dia tinggal bisa. Punat bisa tu dia tinggal. Sakit, Imam Qurtubi kata sakit. Bila aku kena tu, aku terfikir, kenapa aku dapat mudarat lagu ni? Maka aku muhasabah diri. Dan aku dapati, minggu itu minggu aku tidak berzikir pada Allah. Allah menghantar kala mengingatkan aku tentang manfaat zikir. Allah subhanallah. Manfaat zikir. Allah tak mau aku tinggal. Kerana aku tak ada orang duduk keliling aku, Allah hantar binatang kala. Kala itu datang-datang dia sengat aku. Dan aku muhasabah. Kerana Quran dan Sunnah bagi tahu manfaat zikir, tidak ada mudarat masuk dalam hati kita. Walaupun penyakit, badan kita ada penyakit, penyakit itu tak akan jadi mudarat hati kita. Kerana Allah kata la'allaka tarda. Keredaan hati kita akan mengusir mudarat itu. Mudarat itu duduk di badan saja, dia tak boleh melukakan hati kita dengan Tuhan. Tapi kenapa hari ini aku terluka? Aku terkena mudarat. Aku fikir-fikir, aku terlupa zikir kepada Allah pagi dan petang. Allah ingatkan aku dengan kala. Allahu Akbar. Inilah manfaat besar yang kita dapat daripada sembahyang, berdoa, zikir, apa lagi? Tilawatul Quran. Allahu Akbar. Maka kita dengarlah penggulungan daripada Ustaz dan Ustaz. Alhamdulillah tu kita telah dengar bagaimana kelebihan zikir. Zikir pagi dan petang. Kadang-kadang kita tak ada nak baca tu. Kita tak ada nak baca zikir pagi petang ni, sedangkan dia punya manfaat sangat besar. Itu antara kelebihan-kelebihan yang diceritakan Quran dan Sunnah cerita tentang kelebihan zikir. Itu yang kita tahulah, yang kita tak tahu tu sebenarnya dia banyak lagi. Dia banyak lagi. Dan kita punya masa yang banyak tu untuk kita habiskan zikir kita pagi dan petang. Cuma soalan jalan ni kita mungkin tak tahu. 1, 2 tak hafal. 3 kitab tak ada. Di rumah nak zikir macam mana. Sedangkan kita zikir pagi petang ni berlambak tu. Kalau hantar pergi kedai busra tu, apa tengok kira penuh kedai busra tu. Penuh. Kitab lah. Tinggal zikir pagi petang.
Kita Dan dah saya baca. mendoakan supaya sahabat kita Ustaz Adi, Abang Adi, supaya dia sihat walafiat, sebab dia suruh kita doa. Dia sakit, dia buat dalam Facebook. Dan Abang Adi minta kita semua doa dia. Allah. Jadi kita doa lah. Dalam majlis yang penuh berkat ni, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan sakit Abang Adi. Allah bagi sifat dia sakit. Dia salah seorang orang yang banyak mengedarkan kita sunnah. Alhamdulillah. Baik tu kita tengok satu hadis tu sebelum kita tutup majlis kita ni. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, lakhitu Ibrahim lailatul usri bi. Nabi kata masa aku Isra Mi'raj ni, Nabi kata aku bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi kata dia jumpa Nabi Ibrahim AS masa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni antum berlaku pada bulan Rajab lah. Ulama khilaf lah sama ada 27 Rajab ke berapa Rajab, ulama khilaf. Tapi yang pastinya para ulama sepakat 11 tahun kerasulan Nabi. Tahun yang ke-11 kerasulan Nabi baru Nabi di Isra. Itu ulama ijma' lah, cuma tarikh tu ada sikit khilaf lah. Betul-betul berapa Rajab. Tak apa, itu baklih lah. Di situ ada banyak pelajaran yang kita boleh ambil tentang Isra Mi'raj ni. Memang banyak betul pelajaran yang kita ambil. Boleh ambil. Dan kata faqala, kata Nabi Ibrahim AS, ya Muhammad, ukhri ummataka min salam. Sampaikan salam itu kepada umatku. Sampaikan salam kepada umatku. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibat turabah. Beritahu kat mereka sungguhnya tanah surga ni dia sangat baik. Tanah surga ni ada tanah dan tanah tu sangat baik. Nabi Ibrahim duduk beritahu tentang tanah yang ada dalam surga. Tanah tu sangat baik. Tengok. Azzabatal ma', air dia segar. Air dia segar. Wa annaha khi'anun ghirasuha, dan rata tanahnya. Tanah dia rata. Tanah dia rata. Satu, tanah dia elok. Tanah dia elok maksud dia apa? Untuk kita bercucuk tanam. Elok. Ayak dia pun cantik. Dan tanah dia rata. Bukan bukit-bukit dah rata. Dan Nabi Ibrahim kata kat mereka, tanamlah pokok di dalam syurga tu sebab tanah dia elok. Tanah dia elok. Dan dalam hadis Imam Tirmizi juga daripada Abu Hurairah, hadis ini juga riwayat Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi. Dia kata ma fil jannah syajaratan illa wasaquha min dhahab. Tak ada satu pun pokok Nabi kata dalam syurga ni melainkan batang dia semua emas. Tak ada pun satu pokok dalam syurga ni. Hadis ni ada yang sahih oleh Ibnu Hibban, Al-Baihaqi. Tak ada satu pokok dalam syurga ni, semuanya melainkan berbatang emas. Mana batang emas mana? Tak boleh berebut lah banyak pokok. Batang emas macam dia bayang lah pakcik. Tu cerita pokok lah, dia tak kita berdadari lagi. Pokok mulut dah duduk nganggar dah nampak. Bidadari ke lah saya tak tahu lah. Dan Nabi Ibrahim AS kata beritahu kat mereka, beritahu kat umat, apa dia, sebutlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah, sangat mudah, sangat mudah. Subhanallah ada waw, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebut je satu pokok je yang mana kita sebut berbatang emas. Kalau kita sebut wababi, apa pokok pun tak ada. Lagi masalah nak kena jawab pula. Sebab hadis Muslim kata, faman kana wa man yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, kalau tak ada apa nak cakap, duduk diam. Siapa yang betul-betul beriman dengan Allah dan hari akhirat, kalau tak ada apa nak cakap, duduk diam. Ini masalah kita tak boleh duduk diam.
Kita bukan kata cakap dia tak boleh duduk diam. Kita duduk pun tak boleh duduk diam. Dia tak boleh duduk lama. Kita diam pun tak dia. Bukan kata cakap saja. Macam Halim kita apa? Kita diam pun tak boleh diam. Tak tahu nak faham macam mana. Kita duduk diam tak boleh diam. Pidana. Yang kata cakap saja. Kalau duduk saja pun tak boleh duduk diam. Cakap kita tak sembang. Lagi jauh. Itu Nabi kata. Tak ada apa nak cakap, cakaplah benda baik. Antara benda baik, menyeru kepada Allah dan Rasul. Cakap benda baik. Nasihat anak, nasihat isteri. Tak ada. Isteri itu tak mau dengar. Abang ni nasihat benda yang sama. Mau saya yang salah. Tak apa. Dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Tanahlah pokok banyak-banyak. Tanam orang banyak. Bukan susah pun. Mudah. Amalan yang mudah. Kecil. Nabi Ibrahim suruh beritahu kat kita. So, umat cakap benda ni. Ini antara tasbih, zikir yang sangat bermanfaat. Yang kita akan dapat tengok di mana? Di akhirat antum. Baik antum, insyaAllah. Ada soalan Ustaz nak jawab ke? Muhammad Azizi. Assalamualaikum Ustaz. Waktu untuk melakukan solat duha sampai pukul berapa? Jadi dalam bab duha ni, Ustaz Alim pandai. Pasal dia selalu duk solat duha. Saya selalu maghrib lah, duha tak solat. Waktu sampai bila? Muhammad Azizi. Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui kepada sahabat Muhammad Azizi. Saya straight to the point, tanpa bincang-bincang panjang. Saya katakan solat duha ini kita boleh buat kira-kira kita kata dalam tempoh jarak dekat dengan waktu zuhur, kita terus buat dah. Sebab dia hilang makna duha. Macam time ni, ya, time ni paling afdal. Sebab Nabi menyebut dalam riwayat bila anak unta dia angkat perut dia daripada tanah sebab dia mula panas. Waktu matahari punya cahaya kena ke tanah, bahang dia dah keluar. Maksud anak unta dia panas angkat. Time tu Nabi kita paling afdal. Dan agak-agak sekali lagi kita kata tengah rembang, matahari dah terpacok panas. Time tu kita tak usah buat apa dah. Hilanglah fadilat dia. Dan saya teringat juga ada guru yang menyebut depan saya dulu, dia kata lagi 15 minit nak masuk zuhur, dia kata telah hilang waktu duha. Begitu. Tapi time macam ni sangat baik kita sembahyang duha. Wallahu a'lam. Ada soalan Ustaz, satu lagi. Beza antara Isra' dan juga duha. Sama ke soalan duha? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini memang ada khilaf di kalangan fuqaha membezakan Isra' dan duha, dan ada menyebut sama. Jadi kedua-dua kaul itu kita boleh pakai. Ada yang kata Isra' lain kerana itu dia ada sunnah Isra'. Dan ada menyebut sebenarnya Isra' dalam waktu duha. Jadi kalau kita dah buat dah duha, sudah cukup, tak perlu buat Isra'. Tapi perbezaan pandangan itu kekal sampai hari ini. Sampai hari ini ada. Maka saya memilih pandangan yang menyatakan duha itu meliputi segala-galanya. Wallahu a'lam. Jadi waktu duha dan Isra' tu? Isra' dikatakan sebelum duha. Sebelum duha, bila matahari dah group, matahari yang kita duk tengok ni, dia keluar dia punya tulung dia. Cahaya dia penuh dia keluar. Hilang dah gelap. Gelap malam tu dah hilang. Di situ bermula waktu isyraq. Waktu isyraq. Matahari naik elok. Jadi dikatakan jangan kita semayang. Daripada waktu subuh tu habis dah, jangan buat apa-apa sunat. Sampailah isyraq. Barulah kita start sunat 2 rakaat. Lepas tu dah habis dah isyraq, baru dia masuk duha. Maka duha mereka kira daripada matahari jatuh tu lebih kurang isyraq tu masa dia tak lama, dalam setengah jam. Lepas tu baru datang waktu duha. 7.45 time kita macam ni dah masuk duha. Tapi sebelum tu itu dipanggil waktu isyraq. Tapi saya memilih pandangan duha meliputi segala-galanya. Wallahu a'lam.
Ni anak anda, Ustaz tanya. Ica. Ica. Oh, Sekarang Ica pakai nama Mas Linda. Oh, tukar. Bukan nama. Tapi kita kenal. Kita tak nama lah juga. Apa pun kita kenal. Mas Linda Rahman tanya, tempoh solat rawatib. Contoh, dia solat Zuhur pukul 3. Adakah boleh lakukan lagi solat rawatib? Dia bagi contoh Zuhur lah. Zuhur. Sebelum dan selepas. Ya. Pukul 3 Zuhur. Wallahu ta'ala alam, anak laku walaupun rupamu tidak ku kenali. Asal mau sendirilah. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Maha mengetahui. Berkenaan dengan rawatib, solat rawatib ada dua, satu muakkad, satu ghairu muakkad, satu yang dituntut, satu yang tidak dituntut. Tapi nak buat pun boleh, nas ada. Merujuk pada soalan sembahyang Zuhur pukul 3. So maknanya bolehkah kita buat qablah Zuhur dan ba'diyah Zuhur? Jadi jawapannya ialah bahawa selagi kita tak sembahyang fardu Zuhur, maka masa untuk sembahyang qablah dan ba'diyah itu wujud. Bila kita dah sembahyang Zuhur, kita dah sembahyang Zuhur, bermakna kita telah luput waktu qablah. Itu rawatib yang muakkad. Maka kita ada ba'diyah. Jadi kalau tanya, selagi kita tak sembahyang Zuhur, maka kita nak pergi sembahyang, kita azan pelan-pelan, kita buat 2 rakaat qabliyah, kita qamat, kita sembahyang Zuhur 4 rakaat, kita buat 2 rakaat ba'diyah. Andai kata semua tu kita tercicir, kerana kita sibuk kan, pergi masjid pun orang dah sembahyang dah qabliyah, tak dan buat. Ketemu kalut-kalut, terus pergi sembahyang Zuhur dulu. Lepas habis sembahyang Zuhur, terlupa nak buat apa? Qabliyah kan. Kita tengok dekat-dekat nak asar baru kita teringat. Qabliyah pun tak buat, ba'diyah pun tak buat. Maka ada satu hadis memberi peruntukan pada kita boleh qada qabliyah dan ba'diyah. Time teringat. Sebab Nabi kita apa-apa yang wirid-wirid kita ni kita biasa buat, kita boleh qada. Dan fuqaha dalam mazhab Syafi'i pun membenarkan kita qada. Kita boleh qada. 2 lah, 2 rakaat dengan niat sebelum masuk asar kan. Fardu dah buat, ni yang sunat tak buat. Teringat pukul 4 ada lagi. Kita pun rajin semangat boleh, kita nak qada boleh. 2 rakaat kita niat kata kita qada qabla zuhur, betul. Bagi salam buat lagi 2 dengan niat kata kita yang qabla zuhur tu kita qada balik. Boleh. Tapi kalau tak buat terus pun tak apa, tak ada dosa apa. Cuma fadilat dia itu agak besar juga. Begitu. Wallahu a'lam. Daripada Muhammad Z. Assalamualaikum Salim. Apakah amalan yang boleh dilakukan dari bulan ini hingga kita boleh mendapat malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan? Ya. Alhamdulillah, sahabat Z. Salam saya kepada Azura. Zack. Sahabat Zack, apakah amalan yang kita boleh buat daripada sekarang supaya kita boleh dapat Lailatul Qadar? Pertama kita kena tahu tidak ada amalan yang boleh menyampaikan kita kepada sebesar-besar fadilat, sebesar-besar pahala. Melainkan amalan itu mesti kita mengambil petunjuk daripada Muhammad bin Abdullah wa Rasulullah. Hak tu kena set. Simpalan kepala kita elok. Kita buat satu amalan yang tak ada contoh daripada Nabi, tak ada apa-apa. Kita tak, amalan itu tak boleh bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Mustahil. Jadi sahabat Zaid, pertama sekali kita tengok dalam riwayat-riwayat yang ada. Apakah amalan yang kita boleh buat? Pertama, mengambil manfaat daripada petunjuk kitab Riyadhus Salihin. An-Nawawi meletakkan bab yang pertama di situ adalah bab ikhlas. Jadi bersihkan hati kita. Kita simpan elok-elok ingatan kita. Apakah kita nak buat pada Ramadan yang akan datang? Ramadan itu target kita.
Tapi Rejab, Sya'ban adalah platform kita berjalan nak pergi ke sana. Kerana itu ada riwayat yang dhaif yang disebut oleh Imam Nawawi daripada Anas dalam kitab Al-Azkar tentang doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa balighna Ramadan. Betul. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami sepanjang Rejab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada Ramadan. Namun riwayat itu dhaif. Riwayat itu tidak kuat disandarkan pada Nabi. Tetapi di dalam syarah pada Al-Azkar dia kata, kalau kita nak mendoakan keberkatan kita, itu tidak salah. Sebab itu dalam riwayat sahihnya lain, kita boleh minta berkat. Ya Allah, berkatilah saya ya Allah, supaya saya dapat puasa ya Allah, bagilah peluang pada saya. Kita minta pada Allah, umur kita semua di tangan Tuhan. Tapi kita minta, itu tanda kita ada niat yang bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, kita kumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya berkaitan dengan Ramadan. Sama ada cara nak puasa, batal dia, kesempurnaan puasa, ataupun falsafah dia. Apa dia falsafah Ramadan? Sangat menarik. Dr. Mustafa Al-Sibai menulis satu buku tentang barakah Ramadan. Baik buku tu kita baca. Dia menguraikan dalam bentuk hukum hakam dan dalam bentuk falsafah. Konsep Ramadan itu apa, hikmah dia. Jadi kita bawa diri kita kepada adab-adab dia. Adab Ramadan, hukum-hukum puasa yang melibatkan batal puasa tak batal, sunat dia, adab buka puasa, adab bersahur, adab qiyam Ramadan. Di samping kita lihat kepada adab itu, kita nak lihat pada hikmah yang ada. Kenapa Ramadan itu ditetapkan oleh Allah berulang dari tiap-tiap tahun. Berulang dan kita dapat peluang sebanyak-banyaknya. Dan apakah hikmah daripada Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Apakah hikmah dia? Itu semua kita mantapkan. Maka bila sampai hari dia, kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh. Maka kita kumpul kita punya istiadat kita, persiapan kita, zat kita, bekalan kita daripada awal supaya kita dapat sambut Ramadan. Jangan kita beribadat dengan ibadatnya khusyuk dengan zikir tertentu. Ini zikir bulan Rejab, ini zikir bulan Sya'ban, tak boleh. Siapa pun bagi petua, tak boleh. Dia kena datang daripada Nabi, sahih daripada Nabi, bawa ambil. Tak ada daripada Nabi, ambil apa yang ada. Zikir pagi, zikir petang, tilawatul Quran, majlis ta'lim, segala sedekah jariah kita, amal saleh, kita mantapkan daripada sekarang. Dan salah satu kita boleh buat daripada sekarang apa dia? Tilawatul Quran. Kita ada masa lagi nak repair bacaan kita kerana bulan Ramadan syahrul Quran. Nak repair. Sedekah kita belajar daripada Allah supaya Ramadan juga dipanggil dengan syahrul sadaqah. So kita nak pakai semua itu daripada sekarang untuk Ramadan. Wallahu a'lam. Daripada ayat ni anak dah satu, Ica tanya. Dia kata nama Ustaz tolong nasihat anak dia sikit. Nama dia Araf Fauzan. Anak lelaki ya. Araf Fauzan. Dia ni umur 7 tahun. Dia solat macam chicken, laju. Dia kena chicken dia dah. Solat macam chicken. Umur 7 tahun. Wallahu ta'ala alam. Anak laku. Kalau cucunda umur 3 tahun, 7 tahun, sembahyang macam chicken, betul lah. Mama dia jangan macam chicken. Kalau cucunda tu, betul lah. Bagi chicken pork kan. Kan sedap. Main penaga. Chicken pork, penaga sedap. Chicken pork tu. Popcorn. Popcorn. Chicken pork. Popcorn. Silat. Bagi dia kedai popcorn. Tak apa, alhamdulillah. Dia semayang cepat lah. Chicken ni kira cepat. Tugas kita sebagai ibu, bapa, kita nak kena bagi tahu kat dia semayang ni apa. Muru auladakum bis-salah. Disuruh anak kita semayang masa umur dia 7 tahun. Betul tak? Itu memang menepati sunnah. Cuma adab. Sayyidina Ali kata, alimuhum wa adibuhum. Bagi ilmu dan bagi adab.
Maka satu daripada benda yang anak kita umur 7 tahun ni apa? Irfan tadi. Araf Irfan. Dia kena tahu apa dia? Araf Fauzan. Araf Fauzan kena tahu apa dia? Bila dia berdiri depan Rabbul Alamin, rukun semayang itu berdiri, dia berdiri dalam suasana apa sebenarnya? Dia kena tahu, kita kena bagi tahu kat dia. Kebesaran Allah, kita nak rokok pada Allah. So kenapa berdiri? Berdiri adalah position paling tinggi yang kita ada. Maka nak menyebut Allahu Akbar itu pada position yang paling mulia. Dan apa makna Allahu Akbar? Allah yang kita sembah, dialah yang paling besar. Maksudnya apa? Masa jadi kecil, kerja jadi kecil, kehidupan jadi kecil, arahan jadi kecil, permainan jadi kecil, kawan-kawan jadi kecil, televisyen jadi kecil, telefon, game semua jadi kecil. Allahu Akbar yang kita sembah itulah sesembahan kita lah, dia yang paling besar. Dan sampai masa kita membesarkan dia, dia sebut Allahu Akbar, dia baca Fatihah. Bagi tahu kat dia, bukan isi Fatihah, tapi konsep baca Fatihah itu apa? Fatihah itu dipanggil dengan nama Quranil Azim. Dia adalah sebesar-besar benda yang meliputi Quran. Dia dipanggil Ummul Kitab. Dia dipanggil dengan nama Ummul Quran di Indo. Bila kita baca Fatihah, Allah jawab. Kita baca satu ayat, Allah jawab. Kita baca, Allah jawab. Beritahu kat dia kebesaran Fatihah. Dia adalah kalamullah. Tak boleh baca macam mana chicken tadi. Kena baca seperti seorang hamba yang tunduk kepada Allah. Itu pelan-pelan. Kerana dia baru umur 7 tahun, dia akan dengar, dia akan hadam. Budak-budak ni kalau walaupun dia main, macam anak-anak kita ni, dia main, tapi dia punya ni bagus. Dia balik, dia boleh ingat. Dia boleh ingat. Saya kata, insya-Allah bulan depan, minggu depan kita akan sambung baca tajuk ni. Tajuk apa? Tajuk ada Nabi ajak kepada kita, kalau kita bertengkar dengan orang, Nabi suruh kita rendahkan suara, jangan angkat suara. Kata insya-Allah kita akan baca tajuk ni minggu depan. Dia duduk belakang, duduk baca buku. Budak baca buku. Masa saya cakap dia duduk baca buku. Nampak tak tumpu lah. Macam tadi dia duduk main, nampak tak tumpu. Habis kuliah semua, mak dia duduk sembang kawan-kawan. Mak dia terangkat suara. Dia kata, turun suara, ada hadis, turun suara. Wahai tadi dia duduk main. Dia punya ni bagus. Dia tak buka badak aku kita. Dia sini bagus, sini bagus, sini bagus. So dia boleh ingat. Jadi anak-anak kita ni seperti Cucunda ini, dia boleh ingat. Fauzan ini dia boleh ingat. Satu persatu. Ada 13 rukun sembahyang. Satu persatu. Sikit-sikit cerita kat dia. InsyaAllah sebelum menjelang umur dia 10 tahun, dia akan jadi orang yang beradab. Dia tak akan jadi chicken. Dia akan jadi apa? Panda. Slow. Dia rokok pun slow. Betul mak dia nanti tanya pula pasal mana dia jadi panda. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah tu, dia budak-budak ni, ya betul. Walaupun kita nampak dia main, dia fokus dia lebih. Jadi kita biarlah anak-anak kita datang, dia lari, dia buat apa, kita biar tu. Para ulama kita kata, biarlah anak-anak kita ni lari dalam masjid daripada dia lari daripada masjid. Ini masalah tu. Ini kita kata buat anak-anak kita tak main masjid. Sebab apa? Sebab kita yang pergi lari daripada masjid. Dan kita pun ada pengalaman dengan budak-budak ni. Ada satu budak tu dia main, tapi bukan kelas fardu ain. Kelas fardu ain ni selalu ada makan, habis kelas fardu ain dia nak ambil nasi. Jadi kita melawak dia kata tak, ni untuk orang yang belajar fardu ain saja. Dia kata macam mana nak tunjuk pakcik. Dia tunjuk benda hari tu makan. Itu belajar fardu ain dia tu. Ayo. Dia tak belajar fardu ain, dia boleh ambil. Dia tak tahu kelas jadi. Tengok. Budak-budak dia akan tengok apa. Kita nampak dia main tak, dia akan tengok apa kita buat. Yang kedua, bila dia baca hadis, kita kata benda baik ni Nabi buat tangan kanan. Nabi banyak guna tangan kanan tu benda baik. Habis kuliah, dia datang kita, dia bawa, dia macam mana nak tunjuk. Tadi baca hadis apa, Ustaz kata benda baik guna tangan kanan kan.
Tu awak dia isap rokok dengan tangan kanan. Rokok tu baik ke? Ni tu budak-budak dia memang kita jangan ingat macam dia ni gitu sebab kita kata apa. Yang kita juga ada pengalaman yang akhir sebelum kita tutup majlis kita. Ada satu pakcik tu dia main selalu kita tu tengok bila imam kata subhanallah wa hamdah dia kata rabbana walakal hamd dia macam kuatlah. Tapi memang kuat tak kuat sangat semua boleh dengar. Budak-budak ni di belakang satu hari tu dia bawa dia semua ramai-ramai. Bila imam kata subhanallah wa hamdah dia buat semua teriak. Rabbana walakal hamd. Lepas bersalam pakcik tu kata kat dia, awak kena kuat daripada saya. Dan pakcik dia memang teriak. Tengok dia baru perhati apa kita buat. Walaupun kita rasa macam mereka ni saja dah ada atur, jangan tunjuk benda yang bukan sunnah dalam majlis. Jangan sekali-kali antum tunjuk benda yang bukan sunnah dalam majlis. Budak-budak tu dia akan tengok dan dia kata yang ni sunnah. Kalau kita nampak macam dia ni tak buat, tak tahu ni dah. Pastikan di majlis kita ni yang ada benda-benda sunnah. Sebab budak-budak ni dia akan lihat apa kita buat. Sebab tu kalau kita daripada awal, kita muda sampai kita tua, kita tak pernah solat, imam tak pernah buat solat ketika hujan, memang kita kata tak tahu nak kata apa, kita tak tahu nak kata apa, kita kalau boleh cari imam lain lah. Kata budak-budak ni, apabila dia dewasa, bila orang nak buat sunnah tu, dia akan tentang lah. Dia akan tentang masa muda, dia tak pernah tengok pun imam buat. Sekali pun dia tak pernah tengok imam buat. Sebab tu kita kata, setiap sunnah yang ada, buatlah tu. Tanggungjawab imam untuk buat setiap sunnah yang sabit daripada Nabi. Yang ni tengok. Ada orang sunnah tanya saya soalan. Baru ni dia tanya soalan. Saya balik kerja lambat, sampai rumah maghrib. Saya kerja asal. Saya duduk tengok bahang. Saya kerja di mana? Saya kerja di USM. Dan ni saya tukar pergi komputer. Saya balik rumah memang tak ada, saya kata solat asar. Ada boleh tak saya nak jamak? Tengok. Anda tengok. Berapa lama dia semayang kata. Tak didedah tentang solat apa? Solat jamak. Dia tak tahu. Banyak orang solat tak tahu. Dia berkata. Dia tak tahu. Dia sebut dia tanya, kita beritahu kat dia. Baru dia kata, saya selama ni saya dengar kawan-kawan dia kata 90 kilo. Itu satu pandangan daripada beratus-ratus pandangan. Ada beratus-ratus pandangan, itu salah satu. Baru dapat penjelasan. Jadi sangat pentinglah untuk benda-benda begini. Kita tak naklah orang-orang yang mengaji sunnah lama tu. Mengaji sunnah lama, bukan baru. Yang tanya saya tu mengaji sunnah di Paya Terbong tu. Bila tu mengaji sunnah tu bila tu? Tengok. Punya lama mengaji sunnah bab jamak ni. Kata lagi solat. Jadi masalah tu kita tak nak. Jadi sekarang kita kena buka benda ni. Bab-bab solat jamaah ni kita kena buat satu kelas asing lah. Supaya betul-betul orang sunnah ni dia dapat ilmu yang betul-betul tentang solat jamaah sunnah. Jamaah kasar ni dia masalah tu. Sunnah Nabi yang jadi mangsa. InsyaAllah tu saya ada umur panjang. Kita bersama lagi dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Al-Hasan. Dan insyaAllah hari Rabu lah, insyaAllah. Isnin esok tak pergi mana. Hari Isnin saya penggulungan saya boleh Ustaz. Saya baca kitab, saya nak habis kitab dia, lepas tu saya tak ramai karuah dah. Senang macam Ustaz Lim beritahu kan. Saya letih tak sihat. Saya letih. InsyaAllah tu, esok malam insyaAllah. Dia situ dia tasbih. Dia selamat pada Nabi.